35. Baik. Berada pada fasal yang ketujuh. Pandangan arif dan mukmin. Ya. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa setiap orang ada pandangan yang berbeza. Sama ada pandangannya sendiri itu berbeza atau sudut pandang yang berbeza. Begitulah hamba-hamba Allah di atas muka bumi yang berjalan untuk menuju Allah ini. Ada orang berada pada tahap mukmin. Ada orang berada pada tahap mukmin yang arif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kalapangkanlah hati-hati kami ya Allah wahassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, Kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, Ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, Ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla, Kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, Ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh urus setia pengajian Raudatul Muslimah Masjid Al-Falah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, ya, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, rasa syukur, rasa terima kasih kena sentiasa lalui dalam hati kita dan ucapan kita terhadap segala nikmat ya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, termasuklah pada pagi ini seperti biasa Allah masih lagi memberi keizinan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu yang begini mulia, yang dihadiri oleh para malaikat, yang sudah tentulah Allah Ta'ala redha dengan apa yang kita berada pada waktu ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, insya-Allah kita sambung pada muka surat 35. Baik, berada pada fasal yang ketujuh, pandangan arif dan mukmin. Ya. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa setiap orang ada pandangan yang berbeza. Sama ada pandangannya sendiri itu berbeza atau sudut pandang yang berbeza. Begitulah hamba-hamba Allah di atas muka bumi yang berjalan untuk menuju Allah ini. Ada orang berada pada tahap mukmin. Ada orang berada pada tahap mukmin yang arif. Ya, bukan sekadar dia yakin, dia percaya, dia beriman kepada Allah, tetapi dia diberi izin oleh Allah untuk mengenal Allah, maka dia digelar arif. Nah, itu di antara sedikit perbahasan yang kita akan sama-sama lalui. Moga-moga Allah Ta'ala meletakkan diri kita paling-paling kurang kita sebagai seorang Muslim yang mukmin, dan kita berjalan kepada tahap yang seterusnya. Baik, maka Al-Arif Billah, Al-Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala berkata, Al-mu'minu yanzuru binurillah. Al-mu'min, orang yang beriman, yanzuru, melihat atau memandang, binurillah, dengan cahaya Allah. Ya. Orang mukmin dia akan melihat sesuatu pada dirinya, pada alam ini, pada kehidupannya, pada seluruhnya dengan apa? Dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat lagi tak saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan? Saya yakinlah tuan-tuan masih ingat. Kita ni memandang dengan apa? Memandang dengan ingat ke, masih ingat ke tak ingat? Tak ingat bagi tahu. Tak ingat Ustaz. Dia Ustaz yang bagi tahu. Kita memandang dengan penglihatan yang ada pada mata. Ingat lagi ya? Bukan memandang dengan mata semata-mata. Kerana ada orang ada mata tapi buta. Kenapa orang buta itu? Adakah dia tak ada mata? Dia masih ada, tetapi dia tidak ada penglihatan. Sebagaimana kita bercakap, bukan semata-mata ada mulut,
Ya, kerana berapa ramai orang yang ada mulut tapi tak boleh bercakap kerana bisu. Habis sekarang kita boleh cakap sebab ada mulut. Ada percakapan yang diletakkan oleh Allah pada mulut. Kita mendengar bukan dengan telinga. Ya, ini bahasa supaya kita lebih faham. Ya, tapi kalau bercakap dengan orang awam, kita mendengar dengan apa? Dengan telinga. Mudahlah dengan orang awam kan. Puan-puan ni kan bukan orang awam lagi kan. Kenapa senyum pula? Kan dah maqam dah tinggi. Kan? Yang inilah saya nak bicara. Kenapa saya sebut demikian? Sebab kita nak bicara pasal kedudukan diri seseorang. Sebab tu jangan menganggap diri kita ini dah cukup baik, dah cukup hebat, dah cukup mulia, dah cukup alim. Jangan. Kerana di luar sana mungkin ada orang yang jauh lebih alim. Bukan setakat mereka alim, mereka adalah orang yang arif. Kita sekadar memandang dengan apa? Kadang orang memandang dengan ilmu. Dah rasa hebat dah. Ada orang bukan memandang dengan ilmu tapi dengan cahaya Allah. Ingat tak ada satu kata-kata baginda sahabat, baginda Nabi SAW. Ittaqu firasatal mu'min. Kamu kena takut firasat orang mukmin. Sebab fa innahu yanzuru binurillah. Orang mukmin itu dia memandang dengan cahaya Allah. Baik, untuk mudah faham begini apa yang saya nak sebut tadi, kita memandang bukan semata mata dengan yang ada mata ni. Tapi memandang dengan penglihatan. Tapi penglihatan juga tidak mampu melihat, tidak mampu memandang kecuali dengan cahaya. Maka bila mana kita mengatakan orang mukmin melihat dengan cahaya Allah, maka benar, mudah. Sebab apa? Sekarang ni pun kita memandang dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya lampu dewan. Ada lampu rumah, ada lampu jalan, ada lampu kereta, ada lampu stadium. Untuk mendapatkan cahaya, barulah kita boleh memandang. Di siang hari kita memandang dengan cahaya matahari. Kalau kita berada di waktu malam, cuba padam lampu, semua apa yang ada, lampu rumah, lampu kereta. Ya, kita lagi tak nampak. Kenapa? Adakah kerana tak ada penglihatan? Ada. Kerana tak ada mata. Sudah tentu ada. Tak ada apa? Tak ada cahaya. Dan cahaya ni, saya ulang lagi sekali. Cahaya ni banyak. Ada cahaya bulat, ada cahaya bintang, ada cahaya matahari, ada cahaya lampu. Lampu tu pula banyak. Lampu jalan, lampu kereta, lampu rumah, lampu stadium. Begitulah ada cahaya di sana. Cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya zikir, cahaya Allah. Dan cahaya ini dari Allah. Boleh insyaAllah. Okeylah, mudahlah kita faham di situ. Al-mu'min yanzuru binurillah. Ni teks ya, teks sebelum kita syarah. Supaya faham dulu dia punya teks. Wal-arif, orang yang arif, orang yang sudah mengenal Allah. Yanzuru bihi ilaihi, iaitu melihat dengan Allah, ya, kepadanya, kepada Allah. Mereka melihat dengan Allah, iaitu dengannya, dengan Allah. Ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Apa makna melihat dengan Allah? Kita ni walaupun ada mata, ada penglihatan, ada cahaya, kalau Allah tak izin untuk melihat, berapa ramai orang yang buta di dalam cahaya tetapi celik di dalam kegelapan. Okey, tak faham? Alhamdulillah. Lepas tu saya kata kat sini makamnya tinggi. Berapa ramai orang yang buta dalam cahaya, siang terang benderang, tak nampak masjid. Tapi ada orang yang dicabut penglihatannya, buta. Orang buta boleh baca Quran, boleh sampai kat masjid. Dia terang dalam kegelapan. Okey. Siapa tu yang mendorongnya, memimpinnya, memandunya? Allah. Berapa ramai orang dibangun malam, dalam kegelapan malam dia bangun mencari Allah, mensujud pada Allah. Tapi berapa ramai orang dalam kesiangan tak jumpa cari Allah. Boleh? Alhamdulillah. Tu teks dia. Jadi sebenarnya hidup ni, orang ni bila mana dia sampai mengenal Allah, dia dah bebaskan diri daripada segala-galanya. Dia hanya bergantung dengan Allah untuk mencari Allah, untuk menuju Allah. Selama mana orang itu bergantung dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan kekayaannya, dengan apa, macam puan-puan sekarang kan, puan-puan nak dekatkan diri dengan sedekah kan, puan-puan masih bergantung dengan harta kan. Betul? Betul lah. Kita orang awam, ya, nak sedekah kena ada duit lah. Betul? Nak pergi masjid, nak kena naik kereta, nak kena naik kenderaan, nak kena isi minyak, itulah kita. Tapi sampai satu tahap orang yang sudah mengenal Allah, dia bebaskan diri daripada segala-galanya, dia pergi dengan Allah. Nampak datang dengan kereta juga tu Ustaz?
Ni Nabi Umar pun naik kereta juga. Itu zahirnya. Jiwa dia, hati dia, roh dia, diri dalamnya, diri zahirnya. Nampak zahir dia bicara dengan kita. Tidak lagi. Dia sedang berinteraksi dengan Allah seluruhnya. Kerana yang ada depan dia semuanya makhluk yang digerakkan oleh Allah. Ada seorang tu kan, saya banyak kali saya ulang lagi sekali. Ada seorang tu, dia ada pembantu dia. Setiap kali pembantu dia datang, dia tanya nama. Setiap kali pembantu datang, dia kata, kamu nama apa? Ya, pembantu dia ni dah berkhidmat pada dia berpuluh-puluh tahun. Akhir sekali dia kata, wahai Syekh, boleh aku tanya tak? Tiap-tiap hari kau tanya nama aku. Takkan kau tak ingat lagi? Dia kata apa? Dia kata, memang betul aku tak ingat nama kamu tu yang aku tanya. Kerana dalam hati aku hanya ada satu nama, Allah. Macam mana? Kita ada berapa nama dalam diri kita? Banyak. Nama apa dalam hati ni? Kita simpan. Ya. Nama-nama you all semua I simpan dalam hati I. Wah. Betul. Gitulah. Okey, selesai ya. Ni teks dia. Kita baca syarah dia. Nota kaki angka 36 tu. Ni nak tambahkan lagi faham dah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah faham. Ia sesuai dengan hadis Nabawi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Okey, kita ulang lagi. Minta maaf. Al-mu'min, orang mukmin yang zuru bi nurillah. Orang mukmin ni dia memandang dengan cahaya Allah. Jadi ia sesuai dengan hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Pandangan orang mukmin sentiasa dipelihara oleh Allah. Dengan apa? Dengan sentiasa dalam ketaatan. Maknanya setiap kali kita memandang mata kita kepada segala ketaatan, ia tidak memandang kepada kemaksiatan. Pandang buruk orang, pandang keji orang, dia duk sibuk cari salah orang, duk intai-intai kesilapan orang. Orang ni bukan orang mukmin. Mungkin dia Muslim. Kerana apa? Kerana orang mukmin tu pandangannya sudah dikawal oleh Allah. Kerana dia hanya memandang dengan cahaya iman yang ada dalam hati dia. Ni tengok ni yang datang ni kan. Ni nak mula kan. Ya. Seorang awliya Allah, seorang kekasih Allah, seorang ahli bait baginda, ahli baitin Nabi. Berapa ramai di luar sana yang mengintai-intai kesalahan demi kesalahan dan mengkeji, subhanallah. Tak sanggup kita baca dan kita dengar. Tapi yang akak sebut tadi memang luar biasa sambutannya. Ya. Dan yang ramai itu pula pemuda-pemuda. Saya tak sempat pergi kali pertama, ada satu dia banyak sirinya banyak. Saya pergi ada sekali yang subuh, program subuh. Saya pergi sekali. Ya, tanya kawan tu, pergi pukul berapa? Dia kata pergi pukul 4. Pukul 4 pagi pergi. Kuliah subuh, ada kau tak pernah terfikir ada orang ni nak pergi dengar kuliah subuh pergi pukul 4 pagi, pernah? Tak akan hebat cakap mana orang tu tuan-tuan sekalian ya. Kita tak pernah jumpa ada seorang orang yang dia datang nak bagi kuliah subuh pukul 4 pagi orang pergi. Tapi dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak pergi, kita pergi pukul 3. Ustaz. Kenapa? Saya tanya kenapa. Dia kata pukul 4, saya pergi pukul 4, orang dah penuh. Kena pergi pukul 3. Mungkin jalan kosong ni kita pergi sampai 3.20 lah. Tengok dah penuh juga. Kita ingat pergi pukul 4, ada orang pergi pukul 2. Ada orang nak pergi pukul 2, ada orang pergi pukul 1. Ada orang duduk situ iktikaf tak balik-balik. Kenapa? Tunggu kuliah subuh. Ni siapa ni kalau tak wali Allah? Siapa yang bawa hati ni? Allah. Siapa yang memandang zahir? Maka dia sekadar Muslim. Tapi kalau dia memandang dengan cahaya Allah, dia mukmin. Siapa ni? Ada tak konsert pukul berapa? Pukul 8 orang pergi pukul berapa? Tak adalah. Sehebat-hebat manusia yang menyanyi itu pun, yang memukau manusia itu pun tak ada. Ni siapa ni yang membawa ni? Jangan kita pandang dirinya, jangan kita pandang Allah. Yang inilah. Okeylah, cerita sikit-sikit sudahlah ya. Subhanallah. Okey, selesai di situ. Wal arif yanzuru bihi ilaihi. Adapun orang yang mengenal Allah itu melihat Allah dengannya, dengan Allah, kepadanya, kepada Allah. Ia juga bersesuaian dengan hadis Nabawi berkenaan sifat wali Allah. Orang yang sampai maqam arif, orang itu awliya. Ya.
Kerana Allah hanya akan mengizinkan wali-walinya, kekasih-kekasihnya berada pada kedudukan mengenalnya. Puan-puan macam kita lah. Orang yang kita kasih pada dia, kita akan buka ruang untuk dia mengenali kita. Tapi orang yang kita tidak kasih, kita pun tak benar mengenali kita. Ya, kita dengan dia pun tak ada apa. Jadi boleh tak I nak kena you? Bolehlah sikit-sikit, bolehlah. Tapi kalau kekasih kita, seluruhnya kita buka diri kita kepadanya. Betul ya? Ya. Oleh kerana you kekasih I buka seluruhnya diri I. Bahkan diri I pun untuk you semuanya. Zahir dan batin I. Betul ya? Begitulah Allah. Di saat dia memilih seseorang untuk dicintai dan menjadi kekasihnya, dia benarkan untuk kita menjadi orang yang mengenalnya. Mengenalnya itu arif billah. Boleh ya, insyaAllah ya. Orang yang, kalau nak tahu orang itu orang arif billah, salah satunya ialah banyak bicara dia, 100% daripada 100 itu, mungkin 99% dia bicara tentang Allah. 1% tentang sedikit selain Allah. Tetapi kena ingat, di saat bicara tentang Allah, tak akan mungkin meninggalkan kekasih yang teragung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya mengenal Allah. Bila mau bercakap, dia bercakap sikit saja pasal Allah, yang banyaknya pasal diri dia. Oh ya? Dia ke situ, dia ke sini, dia itu, dia ini, dia itu. Allah sikit aja disebut. Sebab duduk dengan para awliya Allah, sebab duduk dengan para arif billah, sebab duduk dengan Habib Omar, sebab duduk dengan para masyayikh, para habaib. Dia cerita apa? Dia cerita seluruhnya. Kalau dia cerita yang lain pun, dia akan bawa kita kepada Allah sikit, kepada Allah sikit. Akhir sekali munajat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itulah orang-orang yang sudah mengenal Allah, kerana dia tidak akan lagi untuk berbicara kepada selain Allah. Kenapa? Kerana dia tahu seluruhnya hidup ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau diri ini seluruhnya dari Allah, akan kembali pada Allah, kenapa kita harus bicara tentang selain Allah? Hidup ini dari Allah, dan seluruh perjalanan pertengahan di antara datang dan pergi ini seluruhnya tentang Allah, dan hidup tengah-tengah ni antara datang pun dengan Allah, pergi pun dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tengah-tengah ni juga dia dah, kalau mula dengan akhir tu Allah, tengah-tengah apa? Allah lah ya. Mana mungkin awalnya Allah, tengahnya lain, kemudian nak balik pada Allah. Ini yang menyesatkan manusia, yang menjauhkan manusia daripada Allah. Maka tidak ada bicara yang lebih utama dalam hidup ini, ada bicara tentang Allah. Kerana seluruhnya ini pun tentang Allah. Diri kita hidup pun Allah. Diri kita ada pun Allah. Diri kita dapat rezeki dari Allah. Diri kita ada keluarga, Allah yang begini. Diri kita ada harta, Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Sebab tu para masyayikh, para habaib ni, diajar kita, hati kita ni jangan terputus walau sesaat daripada menyebut Allah, 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 Allah. Itulah orang yang arif. Boleh insya-Allah ya. Ia sesuai dengan hadis Nabawi berkenaan sifat wali Allah, yang mana jika Allah telah menzahirkan cintanya, ya, tentang wali Allah, yang mana jika Allah menzahirkan cinta Allah kepada hamba-Nya yang dicintai tersebut, maka Allah akan meliputkan pandangan hatinya dengan dominasi keindahan kewujudan Allah dan sifat-sifat Allah serta keagungan Allah. Boleh ya, apabila Allah cinta pada seseorang dan Allah zahirkan cinta itu kepada walinya, kepada hamba-Nya yang dicintai tersebut, Allah akan meliputi pandangan hatinya. Sebagaimana kita tahu, pandangan ada dua. Satu pandangan mata zahir, satu pandangan mata batin. Tapi kalau kita kata tiga sebelum ni, satu pandangan mata zahir, yang kedua pandangan akal, yang ketiga pandangan hati. Maka Allah akan penuhi seluruh pada pandangan hati ni kepada dia. Kepada apa? Kepada kewujudan dia. Hati ni sentiasa melihat kewujudan Allah. Lihat langit, merasai kewujudan Allah. Lihat bumi, merasai wujud Allah. Lihat diri, merasai wujud Allah. Bukan setakat merasai wujud, kerana Allah itu Tuhan yang bersifat. Sifat apa? Sifat kebesarannya, keagungannya, kesempurnaannya, keindahannya, segala-galanya dipenuhi dalam hati ni. Tak ada ruang kecuali tentang Allah. Ni. Okey, itu dah orang yang mengenal Allah. Lalu hamba tersebut tidak lagi melihat sesuatu melainkan dengan pemeliharaan Allah, dan Allah akan jaga hati dia. Allah jaga hati dia, tak akan memandang kepada selain Allah. Lalu dia hanya menyaksikan daripada hatinya hanya keindahan Allah dalam penciptaan makhluk-makhluknya, pada interaksinya kepadanya. Maka sekala dia pandang kepada keindahan Allah. Bagaimana memandang keindahan Allah? Melihat kepada makhluk-makhluk Allah. Kita tengok kadang-kadang cantik seekor burung, subhanallah. Akhir-akhir ni Allah, cuba tengok dalam, saya suka tengok, saya tulis dalam YouTube, burung. Tengok, ya Allah cantiknya. Ya. Tengok binatang, ya Allah cantiknya.
Ya Allah, cantiknya. Sebenarnya siapa yang cantik? Allah. Kerana yang cantik itu boleh menzahirkan yang cantik. Jiwa yang mulia menzahirkan bicara mulia. Hati yang tenang menzahirkan bicara tenang. Hati yang baik menzahirkan kebaikan. Hati yang indah menzahirkan keindahan. Okey ya? Maka kalau seseorang itu, kalau dia menzahirkan keburukan, menghina orang, mengeji orang, merendah-rendahkan orang, maka jiwanya penuh dengan keburukan dan kerendahan. Okey ya? Maka Allah yang indah itu menzahirkan seluruh keindahan. Allah yang cantik itu menzahirkan seluruh kecantikan. Allah yang apa? Yang segala-gala sempurna itu menzahirkan seluruh kesempurnaan. Maka kesempurnaan itu dizahirkan dalam hati hamba yang dikasihinya daripada kalangan-kalangan para awliya-Nya yang digelar arif billah. Okey, boleh insya-Allah. Ada soalan? Ada soalan? Allah, supaya hati kita sentiasa ingat Allah. Syekh saya aja 10 kali satu hari, pagi dan petang. 10 kali satu hari, pagi petang. Allah, supaya hati kita dipenuhi dengan rasa wujud Allah, rasa keagungan Allah, rasa kebesaran Allah, sehingga kita tenggelam dalam rasa itu. Okey, muka surat 36. Madumta anta ma'aka amarnak. Muka surat 36. Teks yang seterusnya. Madumta, selagi mana kamu. Ataupun boleh juga dua kalimah ni gabung. Madumta, selama mana, selagi mana engkau, anta, diri engkau. Ini bahasa Arab. Madumta anta, selama mana engkau, anta dengan diri engkau atau diri kamu, ma'aka bersama kamu, amarnat, kami akan memerintahkan. Apa maksudnya? Ini bahasa ni saya dah bagi tahu awal-awal, bahasanya ringkas tapi cukup dalam dan luas. Dalam tu sampai tahap mana? Kalau kita tengoklah, kalau kita mampu menyelam, kita mampu menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kalau kita tak mampu menyelam, kita hanya berada di tepi pantai. Ya, saya selalu buat ibarat. Sebab tu ilmu ni dikatakan lautan ilmu. Lautan ilmu. Ya, luas dan dalam. Dan berserta dengan segala khazanahnya. Saya dengan tuan-tuan ni sebenarnya berada di bibir-bibir pantai. Letak kaki sekejap, tarik balik, tak berani. Ya, kalau pergi paling penting puan-puan setakat ni, pergi mandi kat pantai, paling jauh pergi parah mana? Ya, paling dalam tu ya. Tak nak pergi lagi. Kenapa? Kerana takut. Kenapa takut? Kerana bergantung pada diri. Okey ya? Orang yang mampu menyelam lautan ilmu ni ialah orang yang sudah bergantung dengan Allah. Allah yang bawa dia dalam lautan ilmu. Dan ilmu yang paling luas, ilmu ketuhanan. Yang tak ada batas, tak ada sempadan. Okey, insya-Allah sikit-sikit. Jadi apa maksud dia? Maksudnya kamu akan berinteraksi dengan syariah selama mana engkau bersama dengan dirimu atau bergantung dengan dirimu. Macam mana? Iaitu kamu berinteraksi dengan syariah semata-mata. Ingat lagi yang pernah kita sebut sebelum ni. Ada orang solat, dia hanya berinteraksi dengan solat. Ada orang puasa, dia berinteraksi dengan puasa. Ada orang berada di bulan Ramadan, dia hanya berinteraksi dengan Ramadan itu sahaja. Mana dia sekarang ni? Kerana Ramadan sudah tidak ada, maka dia tinggalkan ya rumah-rumah Allah. Kerana dia sekadar berinteraksi dengan Ramadan. Siapa dia ni? Itulah dia. Boleh tahu sekalian ya? Ni ramai ni dulu ni. Masa bulan Ramadan. Kemana menghilangnya? Kemana pergi? Kemana? Wallahu a'lam. Kita tak boleh cakap apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Dan begitulah seseorang yang sekadar dia berinteraksi dengan syariat semata-mata. Zahir perintah dan larangan. Yang ni kenapa buat? Kerana Allah perintah. Yang ni kenapa buat? Kerana ni kenapa tinggal? Kerana ni larangan. Semata-mata itu, ya semata-mata itu, tanpa menyaksikan hakikat dan tujuan di sebaliknya. Kenapa kita solat? Kerana solat itu adalah kaedah berinteraksi dengan Allah. Kenapa baca Quran? Kaedah berbicara dengan Allah. Kenapa bangun malam? Kaedah bermunajat dan mendekatkan diri bersunyi-sunyian hanya dengan Allah. Ya. Bukan rakaatnya, bukan zikirnya, bukan bacaannya, tapi yang pentingnya adalah Allah. Iaitu untuk menzahirkan kecintaan kepada Allah, kepada dirimu ketika kamu diberi anugerah dalam mentaatinya tersebut.
Itulah boleh faham insya-Allah ya. Maka di saat kita ni hanya sekadar bergantung dengan diri kita dan bergantung dengan zahir syariat, sekadar larangan dan perintah, maka kita laksanakan, selama mana itulah kita akan berada pada Allah. Allah suruh kita. Ya, sekadar itulah berinteraksi kita dan terhenti di situlah. Okey. Tak salah. Ya, cuma tahap itulah kita. Tapi cuba tengok tahap yang kedua. Fa iza fanaita anka tawallainak. Jika kamu fana, kamu lebur atau lenyap daripada melihat diri sendiri, angka tawallainak, maka pada waktu itu kami akan membantumu. Sebab tu kita ingat tak, daripada dulu sampai sekarang paling banyak kita mampu solat malam berapa rakaat? 2 rakaat, 4 rakaat, 10 rakaat. Bulan Ramadan okey sikit, 20 rakaat, 23 rakaat, okey sikit lah ya. Bila nak dapat 300 rakaat? Mustahil. Betul ya? Paling hebat khatam Quran setahun berapa kali? 3 kali kan. Mana 3 kali? Berapa kali? 4 bulan sekali lah kan. Lebih kurang. Bila nak khatam Quran? 1 hari sekali. Mustahil. Mustahil saya Ustaz. 1 juzuk tu pun dekat 1 jam saya baca. 1 hari ada 24 jam saja. Kalau saya tak makan tak minum 24 jam duduk situ baru 24 juzuk. Itu kalau tak makan tak minum duduk situ. Tak mampu tak? Sebab apa? Sebab kita bergantung dengan diri kita. Sebab tu di sini kita belajar satu kaedah, buang segala kemampuan diri kita, kerana memang kita tak mampu pun. La haula wala quwwata illa billah. Dah baca? Dah? Tak faham? Faham? Tak menghayati. Tak merasai dan tenggelam dalam penghayatan itu. Dan itu yang kedua ni, golongan yang arif billah ni, iaitu bila mana kamu lenyapkan dirimu daripada melihat kepada dirimu, pergantungan kepada dirimu, kemampuan dirimu, ilmu kamu sendiri, ketika itu kami akan bantu kamu. Baru kita faham wali-wali Allah ni yang sampai 300 rakaat, 1 hari dia boleh khatam 1 kali, kadang-kadang ada 3 kali dia boleh khatam, kerana Allah sudah mengambil alih untuk membantunya. Sebagaimana malam Isra' Mi'raj, siapa yang menggerakkan Nabi, yang jalankan Nabi? Allah subhanallazi asra bi'abdi, maha suci Allah. Dialah Allah yang menjalankan Nabinya. Bukan Nabi pergi sendiri. Bukan burak. Burak tu sampai ke mana? Allah yang bawa Nabi. Maka dia saat Allah bawa Nabi, dia Tuhan yang maha kaya, dia Tuhan yang maha sempurna, dia Tuhan yang maha gagah, maha kuat, maha perkasa, maha segala-gala. Maka tak ada masalah. Ini kita nak sampai ke tahap ni. Tapi nak sampai ke tahap ni ialah kena melalui proses-proses. Dan yang ni susah. Ada 2. Pertama, memang Allah ambil kita terus. Yang kedua, umumnya kita kena berjalan melalui perjalanan suluk di bawah bimbingan sebagai seorang salik, di bawah bimbingan murabbi mursyid. Kalau tidak, tak akan sampai kita bila-bila. Kenapa kita sampai bila-bila? Kerana kita terlalu lemah. Kita dulu pun nak pergi ke mana dulu? Kan orang-orang bawa dulu. Mana ada pergi sendiri? Ada pergi sendiri ibadah haji dulu? Ada. Saya dulu pergi sendiri Ustaz. Buat pasport sendiri, buat visa sendiri, buat apa semua sendiri, sampai ke sana duduk sendirilah. Tak ada, mesti ada tabung tabung haji. Ada travel. Travel tu pula ada. Siapa yang bawa-bawa tu? Mutawif. Kenapa tak pergi sendiri kan? Google kan ada. Kan Syekh Google kan lagi cepat itu. Google je nak pergi sini, Google, pergi sini, Google. Mana boleh? Itu nak pergi Mekah, nak pergi akhirat. Nak pergi sendiri. Saya sebut begini dulu, pernah Syekh saya sebut. Kamu lahir di dunia, dia kata. Kamu lahir di dunia, kamu membesar di dunia. Kamu merasai, memandang dan segala-galanya dunia. Itu pun ada orang sesat di dunia. Betul? Ramai orang sesat di dunia. Kat mana yang paling pelik dia sesat? Kat tengah bandar. Orang ramai-ramai itu dia boleh sesat. Tempat yang kamu lahir, kamu hidup, kamu berkeluarga, kamu bermasyarakat di dunia, kamu memandang, kamu mendengar, kamu merasai dunia, pun kamu boleh sesat. Bagaimana tempat yang kamu tak pernah pergi ke akhirat? Kamu boleh pergi seorang-seorang? Kamu tak boleh pergi. Mesti kamu kena ada Nabi yang memandu kamu, Rasul yang memandu kamu. Baik, Rasul dah wafat.
Kamu nak tumpang siapa lagi untuk berjalan? Dulu sahabat-sahabat Nabi, kenapa mereka hebat? Kenapa mereka langsung ada yang boleh terus syurga? Dah diisytihar nama sekian syurga. Kan Nabi bawa dia. Sekarang puan-puan nak ikut siapa untuk bawa ke syurga? Ulama pewaris Nabi. Nak pergi seorang? Rasa pandai, rasa bijak. Sebab depan tu kan ada title doktor, profesor, engineer, lawyer. Aku cerdik, aku pandai, aku pakar ekonomi, pakar masyarakat, pakar perubatan, pakar itu. Nak pergi seorang-seorang? Silakan. Sebab tu kita sampai hari ni, apa gelar kita ni? Ustaz, oh bangga orang panggil kita ustaz, oh bangga. Terhegeh-hegeh nak bangun malam. Ustaz apa? Ustaz ni pun terhegeh-hegeh nak bangun malam, nak puasa sunat. Lepas tu bangga orang gelar kita ustaz, oh lepas tu hina orang ni. Ya. Subhanallah. Macam mana? Cuba tanya ustaz-ustaz, tak ada dia boleh khatam Quran sehari. 3 hari je lah. Mana ada ustaz 3 hari khatam, 3 hari khatam? Ada ustaz? Maknanya ustaz sendiri pun terhegeh-hegeh. Kita. Inilah masalahnya. Mesti ada. Lepas sebab Nabi, mesti ulama. Dan ulama ni dia ada maqam dia. Maka ulama yang paling tinggi ialah ulama yang digelar arif billah. Di kalangan wali-wali Allah. Sebab tu saya baru ni saya pertegaskan. Sebab ada orang hantar pada saya, ya, apa pandangan ustaz, orang duk hina para habaib ni. Saya tanya soalan. Mereka ni para habaib, satu dunia iktiraf mereka habaib. Ulama seluruh dunia, bukan orang jahil ya. Ulama seluruh dunia mengiktiraf ni adalah keturunan Rasulullah. Satu dunia iktiraf dia ada keturunan Rasulullah. Baik. Saya tanya, wali ni ada tak? Ada. Siapa bagi tahu wali itu ada? Allah bagi tahu wali itu ada dalam Quran. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali Allah. Maknanya wali itu ada. Ada. Siapa bagi tahu? Allah bagi tahu. Siapa tak percaya ada wali, di kalangan manusianya ada wali, dikufur dengan ayat Quran. Baik, maka saya tanya soalan. Kalau keturunan Rasulullah ini bukan wali-wali Allah, keturunan siapa wali Allah? Cuba tanya, cuba bagi tahu. Bukan tanya tuan-tuan ya, bukan tanya tuan-tuan dan puan-puan ni. Dapat semangat sikit ni. Tanya yang ada dalam live ni. Ya. You all semua duduk hina keturunan Rasulullah, duduk pelekeh keturunan Rasulullah, duduk rendah-rendah keturunan Rasulullah. You keturunan apa? Ya, you pelekeh ni satu dunia mengatakan mereka adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu dunia ulama, bukan orang jahil ya. You keturunan apa? Ustaz tahu daripada mana wali Allah? Tak, saya tanya soalan tadi. Kalau keturunan Rasulullah ini bukan wali Allah, keturunan siapa wali Allah? Keturunan you. Cuba bagi tahu. Bukan puan-puan dia, jangan terasa ni ya. Yang kat luar tu. Sombong, angkuh. Tak sedar diri. Baru digelar ustaz saja. Bukan wali Allah. Kan you mengaku you sudah wali Allah. Mana ada wali mengaku wali? Ini benda-benda begini ni jangan main-main tuan-tuan sekalian ya. Ya. Satu lagi, kenapa ya ustaz macam ni? Itu guru saya. Kamu hina guru saya. Ya, kita kena pertahankan. Ini maruah guru kita. You nak hina I silakan. Bukan ada apa pun. Memang I tak ada apa pun. I hina, I banyak dosa. You nak hina silakan. I tak kisah pun. Tapi you jangan hina guru kita. Guru kita bukan sebarangan. Ahli keluarga Nabi. Kita pertahankan ahli keluarga Nabi. Ini benda-benda begini kena sedar ya. Nasib baik kita ni dah nak jadi baik dah. Alhamdulillah. Baru nak jadi baik, bukan baik pun. Dulu kita adalah belajar dulu tapi simpan jelah dulu. Belajar apa? Ya, dulu banyak ilmu-ilmu tuan-tuan sekalian. Ya, sekadar nak buat jadi lumpuh tu boleh lah. Allah. Kita minta ampun kepada Allah kalau kita ni kurang hajar dengan kita ni pun takut. Tuan-tuan sekalian, saya kalau sekadar nak ceramah 2 jam, 3 jam, dengan izin Allah saya boleh ceramah. Ya, baru ni bukan saya nervous apa pun. Saya malu. Ya, saya ceramah daripada umur 15 lagi. Almarhum Tok Uni Aziz dulu tak ada, saya ganti di Masjid Pulau Melaka. Ya, saya Ustaz Dasuki. Kalau Tok Guru tak ada, saya dengan Ustaz Dasuki jadi imam. Tok Guru tu pernah saya ganti sekali je lah kuliah Tok Guru. Tok Guru tak ada. Masa tu saya umur berapa ya?
tingkatan 6 ke apa. Lama dah kita ni duduk mengajar, tak ada masalah. Sekadar nak cakap 20 minit, dia bagi 20 minit aja baru ni. Ya. Tapi kita bercakap, kita kenal siapa diri kita, ahlul maksiyah. Ya, orang kaki maksiat. Hina kita. Kita nak bercakap di hadapan wali-wali Allah. Ya. Cuma oleh kerana kita berkhidmat. Ya, Habib Abdul Rahman minta. Ya, melalui masjid negeri, dan diberitahu, okay, Habib telefon ke saya sendiri. Ya, terima kasih Ustaz ya menerima jemputan kami. Tak apa Habib, saya khidmat. Tapi dia telefon apa? Dia kata, Ustaz, minta maaf lewat Habib ni, keturunan Rasulullah ni. Ustaz ni ya, minta maaf ya, saya lewat telefon. Saya hanya cakap pada masjid negeri, saya lewat telefon Ustaz ni. Ya, Ustaz bagi tahu pada saya, Ustaz nak apa? Saya berkhidmat untuk Ustaz. Saya kata, tak Habib. Bukan itu silap. Saya yang kena khidmat. Tak apa, saya terima ni atas dasar Habib minta saya. Dan saya, bila-bila masa saya berkhidmat. Sekadar mukaddimah sedikit lah kan. Mukaddimah, okey lah. Ya, nak ceramah, tak ada masalah apa-apa. Ni kalau tuan nak balik pun boleh ni. Sampai petang nak? Petang. Tak ada masalah. Sekadar ceramah. Tapi kadang-kadang kita lihat depan siapa. Ya, hidup ni tolong tengok kiri dan kanan. Siapa ada? Jangan berlagak bahawa kita adalah yang paling mulia di dunia. Ya, you hina keturunan Rasulullah. You ingat you balik nanti you nak jumpa siapa? Ya. Orang, tuan-tuan sekalian, orang hina ni, keturunan kita, orang hina, kemudian balik-balik terhegih-hegih dengan kita. You ingat mudah ke? Sekarang ni contoh macam ni dah, tuan-tuan boleh bayanglah. Dia hina keturunan kita, dia hina. Ni kita, tu siapa tu? Tu keturunan kita lah. Anak cucu cicit kita. Dia hina, dia maki, dia human dalam neraka, dia bida'ahkan, dia sesatkan anak cucu kita. Bila balik-balik nak jumpa kita. Tapi Rasulullah kita bukan macam kita lah. Ya. Kalau you nak tahu, cuba you hina keturunan sultan yang ada. Sekejap polis sampai lah. You hina keturunan PM yang ada ni. Buat apa-apa, hina. Sekejap polis sampai lah. Baik, ingat Allah tak buat apa-apa. Kalau manusia menjaga kekasihnya, manusia mengawal kekasihnya, Allah tak buat apa-apa. Hina keturunan kekasihnya. Sebab tu berpada-pada lah tuan-tuan. Ya, pemuda-pemuda di luar sana. Ya, saya muliakan tuan-tuan, saya hormati tuan-tuan, saya pesan. Hidup ni, tolong berpada-pada. Jangan cuba cari pasal dengan Tuhan melalui hina keturunan kekasih Allah. Jangan. Ya, kalau you nak hina, you hina I bolehlah. You hina siapa, silakanlah. Tapi hidup ni berpada-pada lah. Ada batas. Hidup ni ada batas. Okey ya? Tolong pesan pada anak cucu kita. Mari duduk sini, mama nak pesan. Ya, duduk sini, mama nak pesan. Kumpul anak-anak kita. Ya, mama nak pesan. Sementara mama masih hidup, zuriat mama jangan pernah sekali-kali menghina keturunan Rasulullah. Zuriat mama, zuriat papa ni jangan terjerumus dalam menghina ulama-ulama pewaris baginda Nabi. Jangan. Mama tak rada keturunan. Tolong pesan betul-betul, biar serius. Ya. Kerana memang kita cuba cari pasal dengan Tuhan. Ya, saya ingat lagi tu Aziz kata apa? Kalau hebat sangat, rasa hebat sangat, cari pasal dengan orang. Jangan cuba cari pasal dengan Tuhan. Macam mana cari pasal dengan Tuhan? Hina kekasih-kekasih Allah. Meremehkan kekasih-kekasih Allah. Mensesatkan kekasih-kekasih Allah. Ni benda-benda gini kena ingat dia. Sebab tu sampai sekarang pun, tuan-tuan sekalian, tak ke mana pun. Ilmu kita ni tak ke mana pun. Subhanallah, di luar sana ada orang ilmu dia. Subhanallah, lautan ilmu. Kita ni, yang ni pun faham tak faham kan? Samalah saya. Samalah kita. Okey, boleh kita teruskan sini. Allah. Jadi apa maksud Allah bantu kita? Muka kaki yang ke-39 tu. Iaitu kamu akan dapati bahawa ibadah yang kamu lakukan adalah daripada bantuan Allah. Allah akan bantu kita. Dan sebagai penzahiran cintanya yang qadim kepadamu. Kenapa Allah akan bantu kita? Allah akan bangunkan kita untuk solat tahajud. Allah akan bagi kekuatan, kekhusyukan kepada kita, kemanisan. Sehingga kita tidak rasa lagi penat. Bukan setakat kita tak rasa penat, kita rasa manis, rasa indah. Dan kita akan bangun 2 rakaat demi 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat. Kita tak akan rasa apa. Baru kita faham. Kita kata, ya Allah, dia ni tak penat ke? Dia tak mengantuk ke? Dia tidak lagi mengantuk kerana Allah yang mengurus segala-galanya. Allah tu kan, la ta'khuzu sinatun wala naum. Allah ni Tuhan yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Bila mana dia bantu hamba-Nya,
Baru kita faham. Saya baca dulu kitab-kitab dulu, kita baca dulu kitab-kitab. Ada ulama-ulama, aulia-aulia 33 tahun, dia tidak pernah tidur malam. Kita pula, ya ke? Ya ke Ustaz? Tak logik lah. Saya tunjuk contoh. Baru ni kan, kita sambut haul Imam Haddad. Imam Haddad ni umur 7 tahun, solat berapa rakaat satu hari satu malam? 200 rakaat. Ni keturunan dia cerita. Atuk saya dulu dicerita oleh tok saya, ni saya. Ayah saya cerita, atuk saya cerita, moyang saya cerita, sekian cerita, keturunan kami ni, atuk kami yang namanya ni, yang namanya Imam Habib Allah Haddad ni, umur 7 tahun 200 rakaat. Ya ke? Ni duk sibuk. Atuk you berapa atuk you? You ada atuk kan? Atuk you berapa? Ya. Tapi saya cakap begini, kita bertikai orang 200 rakaat, iya ke? Iyalah. Logik ke? Logik lah. Tak logik lah. Tak logik lah pada diri you. Sebab apa? Sebab orang lain memang 200 rakaat. You ni 2 rakaat apa terhege-hege? You ni 2 rakaat pun, subhanallah. Bukan subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 2 rakaat. Kemudian diukur dengan diri you sendiri. Akhir sekali you nafikan orang. Ada orang boleh panjat lah. Twin Tower tu. Orang boleh panjat lah. Kan? Dia panjat pakai tali tak? Dia panjat macam tu je. Sampai atas. Bawa bendera. Kita naik tangga masjid pun gayak. Kemudian, ya ke? Inilah manusia yang tak sedar diri dan tak mensafiri. Betul tuan ni dia. Orang ni diukur dengan diri dia. Itulah bila mana kita cerita Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran bulan Ramadan. Ya ke? Tengok dia tanya. Kenapa? Kerana dia 2 ayat pun 20 kali menguap. Sebab tu tak payah hina orang lah. Tengok diri sendirilah. Betul ya? Lepas ni jangan tanya, betul ke? Tanyalah siapa yang kita cerita ni. Rabi'at al-Adawiyah 300 rakaat satu malam. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat satu malam. Anak dia cerita. Ya. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dah banyak kali saya ulang. Namanya anak dia Abdullah. Ayah dia Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Orang tanya anak dia. Ayah kamu malam-malam buat apa? Dia solat. Berapa rakaat ayah kamu solat? 200. Minta maaf, bukan 300. Yang ni 200 rakaat. Ayah dia solat satu malam. Kita pun tanya, ya ke? Lah, ini anak dia lah. Dia tahulah. Boleh bayang tak? Subhanallah. Kenapa ni? Kalau kita pandang pada pandangan kita, memang mustahil. Tapi sebenarnya orang ini sudah sampai satu maqam di sisi Allah. Kekasih Allah. Maka kekasih-kekasih Allah yang dicintai, orang-orang yang dicintai Allah ini, Allah bantu dia. Sebagaimana kita lah, kalau kita ada kekasih kan, kita akan bantu segala kemampuan yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada kita, kita akan bantu kekasih kita. Okey, faham kekasih kan? Saja tanya soalan. Tuan-tuan, kita akan sanggup melakukan segala-galanya apa yang kita ada untuk ibu dan ayah kita. Betul. Ibu dan ayah itu adalah kekasih yang menzahirkan diri kita ke dunia. Tak mampu untuk kita bayar dunia dan seisinya. Sebab tu tuan-tuan kena cakap kalau boleh, ya Allah, tolong pastikan ibu dan ayahku ke syurga, ya Allah. Kalau perlu ganti diriku ke neraka, gantikanlah, ya Allah. Ini kekasih. Sebagaimana penyanyi-penyanyi melagukan, melantunkan lagu-lagu percintaan. Demi cintaku padamu, lautan api sanggup ku renangi. Itulah kekasih. Dia tak tahu kalau dia renang, rentung dia. Subhanallah. Lautan api tak rentung. Yang menyebabkan kekasih itu mencari kekasih lain. Rugi dia. Tapi itulah bahasa kekasih. Bahasa cinta. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ukur dengan akal biasa. Ini bahasa cinta. Orang yang tidak bercinta tidak akan memahami cinta. Orang yang tidak merasai cinta, dia tak akan memahami hakikat cinta. Dia sanggup binasakan diri dia demi kerana cinta orang yang dicintai. Allah
yang maha berkuasa, yang maha memiliki segala-galanya. Di saat dia mencintai hamba-Nya, dia boleh melakukan segala-galanya. Sebab itulah ada hamba Allah, Allah bawa dia 2 langkah saja sampai ke Mekah. Daripada Basrah. Hasan Basri, dia solat Zuhur di Basrah, dia solat Asar di Mekah. Lepas tu dia balik solat Maghrib. Ni orang ni akan tanya balik, ya ke? Mana dalil? Tuan-tuan, sampai satu saat dia tak ada dalil. Boleh faham? Cinta ni dia tak perlu dalil. Kalau you nak cinta air, you masih meminta dalil, you tak faham apa makna cinta. Okey ya? Boleh? Cinta mana ada dalil? I cinta you tanpa sebarang alasan, tanpa sebarang sebab. Kenapa you cinta? Ada orang perempuan, kenapa you nak kat air? Nah, buat tanya pula dah. Apa lebih air dengan orang lain? Wah, ni dah perasa dah. Ya, teks saja, teks kepura-puraan. Saya ada satu, Zela, kita scroll YouTube apa kan, kadang-kadang TikTok, keluar satu dia post. So, ada seorang perempuan Indonesia, lelaki tu rambut panjang, filem. Saya tak tahu tajuk apa, tapi saya tengok perempuan tu kata apa. Seandainya kita tidak mampu bersama, ya, kita sekarang sedang bercinta kan. Saya tak tengok skrip dia, saya tak hafal skrip, ya. Dia pun cakap lah, seandainya kita ni sedang bercinta kan, kita sedang bercinta, seandainya kita tidak dapat bersama, ya, berkahwin, hidup bersama, macam mana? Dia tanya lelaki tu. Dia kata, seandainya ya kita tidak dapat bersama, saya akan terus mencintaimu. Bohong. Saya tulis. Jarang saya tulis komen. Ayat-ayat pembohongan kepada seorang wanita. Saya pun terus scroll. Saya komen. Jarang saya komen. Ya. Ayat-ayat pembohongan kepada seorang wanita. Oh, subhanallah. Alah, kalau tak dapat bersama akan terus mencintai. Yang dah ada ni pun kan ada waktu lenyap cintamu selama-lamanya. Boleh faham insya-Allah ya. Allah di saat dia mencintai seseorang hamba-Nya dan dia menzahirkan cintanya kepada hamba tersebut dengan memberi bantuan untuk terus hamba itu menjadi hamba-Nya yang dicintai dalam bentuk beribadah kepadanya semaksimum mungkin di luar daripada kemampuan seorang hamba. Kenapa? Bukan hamba itu lagi yang melakukannya, Allah memberi bantuan langsung darinya. Barulah kita faham sampai mereka 300 rakaat, 200 rakaat khatam Quran. Yang ni kalau kita cakap mesti orang kata mustahil. Ada satu riwayat, wallahu alam dah. Nanti kalau kita cakap wallahu alam, dia sendiri pun tak yakin. Ni kalau dia itu aja cerita cari pasal. Okeylah. Okey, tak ada masalah ya. You nak percaya, you percaya, you tak nak percaya sudah. I pun tidak memaksa you percaya I. Kan? Mudah. Ya, ni bahasa-bahasa orang baru kan. Okey, you okey, you relax ya. Cuma sekadar I cerita. Ya, cerita dalam satu kitab menceritakan, dalam satu kitab satu orang paling banyak, ini antara riwayat ya, paling banyak satu hari 8 kali dia khatam Quran. Tanyalah, ya ke? Contohnya Allah, ini wali-wali Allah, namanya karamah. Kemuliaan yang telah Allah beri kepada seseorang yang Allah tak mungkin beri kepada kita kerana kita masih bergantung dengan diri kita. Sebab tu saya selalu ulang surah Ikhlas, suratul Ikhlas. Ada perkataan ikhlas di dalamnya? Tak ada. Kenapa? Kerana ikhlas itu ialah hilang segala-galanya kecuali Allah. Ikhlas tu di mana? Di hati. Jadi apa makna ikhlas? Lenyap segala-galanya, hanyalah Allah. Itulah ikhlas. Dan hamba-hamba yang melenyapkan segala-galanya termasuk dirinya, ketika itu Allah amat-amat menghargai. Allah tahu tak cara Allah ni? Allah nak kita ni hanya dengan dia. Kalau di saat kita telah diiktiraf oleh Allah hanya kita dengan dia, ketika itu Allah akan mengambil kita dan Allah akan menyusun dan mengurus dan mentadbir dan membantu seluruhnya, dunia dan akhirat kita.
Inilah yang kita sedang belajar ni, tauhid ni. Itulah tauhid. Apa makna tauhid? Hanya Allah dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam mati kita, dalam sehat kita, dalam sakit kita, dalam senang kita, dalam susah kita, dalam sedih kita, dalam gembira kita, dalam hidup kita, dan seluruhnya mati kita. Itulah tauhid. Hanyalah Allah. Tetapi nak sampai ke tahap ini, tak akan mampu kita kalau kita tidak bergantung kepadanya. Sebab tu dalam surah Al-Ikhlas, bicara pertama tentang tauhid, bicara kedua tentang As-Samad. Faham tak? Pelik ya? Ayat pertama surah Ikhlas, ayat pertama tauhid, qul huwallahu ahad. Apa makna tauhid? Allahus Samad, gantung seluruhnya diri ini kepada Allah. Itulah tauhid. Selama mana kita tak gantung diri ini kepada Allah seluruhnya, itu bukan hakikat tauhid. Masih bergantung pada diri, pada ilmu, pada kedudukan, pada kekayaan, pada pangkat. Dah sudah tentu. Manusia yang ada pangkat pasti dia akan merasai pangkatnya, jawatannya. Orang yang ada harta, duit, pasti dia akan merasai duit dia. Orang yang ada ilmu, pasti dia merasai walaupun sedikit tentang ilmunya. Ya, sebab tu sekarang ni kerana sedikit je. Tuan-tuan sekalian, yang duduk bercakap tu, tak sedar diri tu, kerana merasai diri itu adalah bertitlekan doktornya, profesornya, ustaznya, alimnya. Allah kata apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku bagi ilmu pada kamu dengan gelar apa yang kamu sandang sekarang ni. Tidak aku bagi ilmu pada kamu, sedikit saja ilmu kamu. Takkan kamu tak sedar? Dengan ilmu yang sedikit ini, Allah bagi tahu ni. Allah bagi tahu kepada kita semua, wahai yang bergelar ni, doktor, profesor diraja, profesor madya, ustaz, alim, ulama, tuan guru, masyayikh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku bagi ilmu pada kamu kecuali sedikit. Kalau ilmu kamu sedikit, kamu nak sombong dengan yang sedikit. Waras tak kita ni? Waras tak kita ni? Dengan sedikit ini kita nak sombong dengan orang. Alah, tuan-tuan ada RM1, nak sombong dengan orang ada RM1,000. Waras tak tuan-tuan? Kita ni ada RM1. Nak tunjuk kaya kepada orang yang ada RM1,000,000. Waras tak? Kalau tak waras, orang apa ni? Alah, cepat sangat menggilakan orang. Aduh, tak ada bahasa lain. Kurang-kurangnya jangan cakap gila. Tengok Habib Omar ajar ya. Saya ada post, nanti saya kongsi. Subhan Ibni Wali, Aulia. Tahu daripada mana? Tuan-tuan, kami anak murid mereka kami anak murid lah. Kami duduk lah, kami nampak apa yang dia nampak lah. Kalau tuan-tuan nak tahu yang kita pergi ke Tarim kan, demi Allah kita sebut. Ni tak asub dah ni. Pula. Subhanallah. Tengok. Dia pesan kepada diri. Dia memang, tak pernah sebut sepatah pun. Orang keji dia. Tapi dia pesan pada anak murid dia. Orang-orang yang sedang mengeji kita, memburukkan kita, memfitnah kita, dan merendah-rendahkan program-program kita. Mereka sedang binasa dan mereka tidak akan mampu menahan kebinasaan kepada diri mereka. Maka apa yang patut kamu lakukan? Doa keselamatan kepada mereka. Maafkan mereka. Bantu mereka. Kerana mereka sedang menempah sebuah kebinasaan. Kerana apa? Kerana mereka menghina majlis-majlis zikir, menghina majlis-majlis selawat, menghina majlis-majlis ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni. Itulah. Allah, cakap itulah nak cakapnya. Dahlah rakam. Subhanallah. Okey boleh ya? Subhanallah. Tapi Omar. Tapi kita okeylah. Dia guru macam tu lah. Guru kan. Guru silat dulu. Kadang-kadang kita pergi tanya guru silat. Kita tanya guru silat. Guru, orang ni macam ni lah. Jangan pergi pukul dia. Lepas tu datang balik dia tanya. Macam mana? Dah? Hai? Guru silat dulu. Dia hina guru kita. Kita pun datang guru. Tuan guru. Ini guru silat ni. Tuan guru. Orang ni hina tuan guru lagi ni. Kalau saya pukul macam mana? Dia kata jangan. Duduk di 3 hari. Macam mana? Dah selesai. Tengok. Iyalah, faham lah kan. Tak apa, tapi ini tuan guru silat ini bukan ni para aulia Allah. Saya nak ulang lagi sekali yang tadi. Ya.
Allah bagi tahu kepada kita dengan gelar apa yang kita ada. Minta maaf saya cakap lagi sekali ya, saya ulang. Allah bagi tahu kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Isra, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku bagi ilmu kepada kamu wahai manusia, sedikit saja ilmu kamu. Sekarang kamu bergelar doktor, profesor diraja, ulama, ustaz, tapi hakikat kamu kena faham dan tolong insaf diri kamu. Qalil, sedikit saja ilmu kamu. Dengan ilmu kamu yang sedikit ini, kamu hina orang, kamu rendah-rendahkan orang, kamu jahilkan orang, kamu bid'ahkan orang. Sedar tak siapa dirimu? Waras tak kamu? Kamu sendiri belum tentu masuk syurga, kamu humban orang dalam neraka. Waras tak kamu? Insaf tak kamu? Ahli keluarga Nabi pun kamu bid'ahkan, kamu humban dalam neraka. Adakah kamu sudah tentu syurga? Apa bagi tahu? Kalau diri kita belum tentu syurga, kita sanggup dah humban orang dalam neraka. Waras tak kita? Berakal tak kita? Berilmu tak kita? Tolong insaf, jangan sampai kita mati tanpa kita sedar bahawa kita sedang dalam menuju kebinasaan. Kita membinasakan diri kita sendiri tanpa sedar. Cukup-cukuplah hina orang kalau kita belum tentu mulia. Cukup-cukup jahilkan orang kalau kita belum tentu alim. Ya, cukup-cukuplah humban orang dalam neraka kalau kita sendiri belum tentu syurga. Ni tolong faham, hentikan. Selamatkan diri masing-masing. Kerana balik akhirat nanti Allah tak akan tanya tentang orang lain. Hanya Allah akan tanya tentang dirimu. Kamu baca Quran banyak mana? Kamu solat malam banyak mana? Kamu sujud pada Allah berapa banyak? Kamu baca Quran berapa banyak? Zikir berapa banyak? Itu yang Allah tanya. Allah tak akan tanya orang lain. Jangan pernah sibuk pasal orang lain kalau diri sendiri boleh tentu selamat. Wallahu a'lam. Ya, masa pun dah habis. Wallahu a'lam. Kuliah pun dah habis. Okey ya. Walaupun teks kita ni belum habis. Tak apa, perjalanan kita masih jauh. InsyaAllah. Silakan. Silakan Kak, silakan. Guru murabbi dan mursyid. Baik. Guru, murabbi dan mursyid. Biasanya kadang-kadang digabung dua. Murabbi, mursyid. Baik, guru ni dia ada mudarris. Saya sebut sikit ya. Masa okey Akak? Guru ni dia ada beberapa istilah. Pertama, mudarris. Mudarrisun. Mudarrisun ni dia ajar kita membaca, menulis, mengira, mengenal huruf. Ni mudarrisun. Yang kedua, muallim. Muallim ni guru yang dia tidak lagi mengajar membaca menulis kerana kita dah pandai. Dia mula memberi ilmu kepada kita. Muallim. Okey ya? Saya tambah sikit. Yang mudarris ni, nama pelajar dia tilmizun. Guru yang peringkat pertama mudarrisun, mengajar membaca menulis. Pelajar dia tilmizun. Naik ke atas satu tahap, guru ialah muallim, muallimun. Penuntut yang mengaji dengan dia disebut talibul ilmi, penuntut ilmu. Kerana dia sedang berhadapan dengan seorang muallim. Muallim ni orang yang mengilmukan dia. Itu bahasa bercakap. Seorang yang alim dan boleh memberi ilmu kepada kita, muallim. Ya, ataupun disebut alim. Atau juga dengan plural perkataannya ulama. Maka duduk dengan ulama, kita kena jadi seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni talibul ilm. Atas lagi murabbi. Murabbi ni ialah bukan sekadar dia meluaskan lagi ilmu yang sedia ada pada kita, dia bimbing kita untuk beramal dengan ilmu. Tu murabbi. Tuan-tuan guru pondok, mereka seluruhnya murabbi. Kita duduk di situ, dia luaskan lagi ilmu kita, tapi dia bimbing kita solat berjemaah, dia bimbing kita bangun malam, dia bimbing kita, dia pun baca Quran, kita baca Quran, dia berzikir, kita berzikir. Ada satu lagi tahap, mursyid. Biasanya dia ada gabung murabbi, mursyid. Ya. Mursyid ni dia punya belajar dengan dia muridun. Murid. Apa makna murid? Dia bukan sekadar nak ilmu yang dia belajar, tapi dia nak Allah. Apa dia nak Allah? Dia nak dekat dengan Allah, nak mengenal Allah. Nak sentiasa dekat dengan Allah. Maka mursyid. Untuk mencapai dua ni, iaitu murabbi, mursyid, dia kena belajar dengan seorang mursyid. Seseorang nak capai kepada maqam mursyid, murabbi mursyid, dia kena berguru dengan mursyid. Mursyid ni, dia berguru dengan murabbi mursyid. Bersilsilah bersanad sampai kepada baginda Nabi SAW. Dia panggil sanad. Okey. Bila mana seorang murabbi mursyid mendidik seorang murid, ya, maka apakah kelayakan seorang murabbi mursyid? Dia kena ada ijazatut tarbiyah wal irsyad.
ijazatut tarbiyah wal irsyad, sampai kepada satu kedudukan seseorang ini akan dianugerahkan oleh mursyidnya kepada ijazah tarbiyah sebagai seorang murabbi dan ijazah irsyad sebagai seorang mursyid. Setelah dia melalui proses-proses proses-proses tarbiyah yang begitu lama, kadang-kadang 20 tahun, 30 tahun duduk dengan seorang murabbi mursyid, baru murabbi mursyid melayakkan dia, ya, dengan proses kerohanian, dengan suluknya, dengan khalwahnya, ya, masuk suluk, keluar, masuk suluk, keluar, masuk suluk, keluar, sampai kepada satu tahap kerohanian dia sudah sampai kepada bagi pandangan, pada pandangan mursyid. Mursyid ni dia ada satu kelebihan, dia panggil kasyaf murid. Apa makna kasyaf murid? Dia kasyaf murid dia. Dia tahu murid ni macam ni, murid ni macam ni, amalnya tahap ni, kerohanian tahap ni, tahapnya tahap ni. Dia boleh tahu satu-satu. Maka bila mana Allah dah buka kepada dia kasyaf murid, dia tengok murid dia kerohanian dia sudah sampai kepada satu maqam, ya, fana, maqam arif, maka dia bagi ijazah irsyad kepada murid dia. Maka itulah dia panggil murabbi mursyid, yang mendapat ijazah. Yang kita duk mengajar ni banyak ijazah dakwah untuk berdakwah. Ada orang dia ada ilmu tapi dia hanya boleh mengajar, ijazah ta'lim atau tadris. Dia tak boleh berdakwah. Apa makna berdakwah? Dia ajar orang. Kerana di sini pun tak terpanggil diri dia, kadang-kadang dia boleh mengajar. Nak mengajar ijazah ta'lim ataupun ijazah tadris. Nak jadi da'i, ijazatul dakwah, ya, daripada seorang da'i, ya, bukan daripada panel-panel. Minta maaf, buat program da'i, kemudian yang depan-depan ni siapa ni? Bukan da'i pun, panel-panel motivasi, pakar-pakar motivasi, bukan da'i. Ya, apa makna da'i? Pendakwah. Apa makna pendakwah? Orang yang menyeru orang kepada Allah, itu da'i. Ya, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, saya mengaji dakwah dengan dia masa di Tarim dulu, dia guru dakwah. Satu dunia dia pusing, dia dakwah. Dia kata apa? Apa makna dakwah? Dakwah dia lah jam'ul khalqi alal khaliq. Apa makna dakwah? Jam'ul khalqi alal khaliq. Mengumpul seluruh makhluk Allah, manusia ni, kepada Allah. Itu pendakwah. Bukan mengajak orang kepada diri dia. Sebab tu pendakwah ni, dia banyak bercakap pasal Allah. Dia bukan bercakap pasal diri dia. Ni kadang-kadang dia sanggup menyanyi. Kenapa? Supaya orang tertarik pada diri dia. Tuan-tuan belajar dakwah dengan siapa? Dengan guru ni. Guru ni pernah menyanyi. Ya, tuan-tuan menyanyi juga ni. Menyanyi lagu Hindustan lah, menyanyi lagu Siti Nurhaliza lah, menyanyi lagu Amy Search lah. Ya, dalam kuliah agama. Kononnya menggelar diri sebagai da'i. You belajar jadi pendai dengan siapa? Subhanallah. Kalau tanya soalan ni sudah. Kalau kita belajar dan seorang guru ini sebagai guru da'i kita, guru yang mengajar kita sebagai melayakkan kita pendakwah, guru ni buat apa? Itulah perbuatan kita. Kerana guru ni mengambil kaedah dakwah daripada gurunya mengambil kaedah dakwah daripada gurunya, mengambil kaedah dakwah dan usul-usul pendekatan approach dakwah daripada gurunya sampai pada Rasulullah. Guru-guru yang ada ni pernah menyanyi? You pula mendakwa diri you sebagai da'i, you menyanyi habis-habisan. Ya. Macam mana? Akhir sekali orang bukan minat baca Quran, minat menyanyi. Dah. Contoh. Kemudian atas lagi ijazah tarbiyah, melayakkan dia jadi murabbi, pembimbing pada zahir diri. Diri ada dua. Diri zahir, diri dalam. Tetapi biasanya kalau seseorang dapat ijazah tarbiyah, dia akan dapat ijazah irsyad. Kerana tarbiyah ni zahir dan batin, maka dia digelar murabbi mursyid. Ya. Dan orang ni bukan mudah. Ribuan anak murid, ratusan anak murid, puluhan ribu anak murid, mungkin ada 1% saja yang dia lantik. Itulah ya, insya-Allah. Bukan mudah lah. Dan dia bukan zahir ya. Dia ukuran dia bukan zahir. Syekh kita akan lihat jauh ke dalam diri kita. Dan Syekh tahu tanda-tandanya. Sebab bila mana kita masuk suluk, kita akan cerita. Kita beramal dengan suluk ni, lepas suluk ni ada amalan dia. Lepas kita amal apa berlaku pada diri kita, kita cerita. Syekh, berlaku pada diri aku macam ni. Benar tak? Dia kata benar. Kamu teruskan lagi. Berlaku lagi yang ni dalam diri aku. Okey, benar. Sampai satu tahap Syekh kita iktiraf. Apa yang berlaku kepada kamu sudah sampai kepada satu tahap. Dan ada isyarat-isyarat yang Allah bagi kepada seseorang yang kadang-kadang Allah tunjuk zahir siapa dia orang.
Faham, tak faham tu. Tak faham sudah. Ya. Ada orang Allah tunjuk diri dia. Zat, diri dia ni. Allah tunjuk. Ini orang ni lapis dia ni. Orang ni maqam dia ni. Kalau kita tengok, kita faham. Kalau tak tengok, tak faham. Tak fahamlah kita. Wallah alam setakat tu lah. Ni lebih masa ni ya. Lebih masa. Tapi saya pun dah lewat tadi. Terima kasih akak tanya soalan. Saya dapat ganti masa tu. Subhanallah. Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah marzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.